tokoh kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azmin Ali. Tepukan yang bergemuruh juga buat Datuk Haji Arsyid Seri, calon kita. Perikatan, perikatan, perikatan. Yang Berhormat, saya mohon untuk meneruskan ucapan saya, Yang Berhormat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan pada 26 hari bulan ini satu keajaiban berlaku. Dan saya mahu keajaiban yang berlaku di Sabah ini bermula di Don Petagas. Saya hormat, tadi hormat kepada rakyat Sabah. Rakyat Sabah biasa tukar kerajaan. Bukan perkara pelik bagi rakyat di Sabah. Dari USNO, rakyat Sabah biasa tukar kerajaan kepada Berjaya. Dari Berjaya kepada PBS. Dari PBS kepada UMNO Barisan Nasional. Pilihan raya yang lalu kita tersilap hitung. Kita memberikan undi kita kepada warisan membentuk kerajaan negeri. Untuk tempoh 22 bulan tak sampai 1 penggal 5 tahun, dia bubarkan Dewan Undangan Negeri bagi kita memilih semula kerajaan negeri yang baru. Dan saya yakin kali ini rakyat Sabah telah pun serik di bawah pemerintahan warisan akan kembali memberikan sokongan-dokongan kepada kerajaan baru Perikatan Nasional. Boleh atau tidak, tuan-tuan? Saya yakin dan percaya dengan semangat yang ditunjukkan pada malam ini, calon kita yang menghadapi pertandingan 6 penjuru, calon kita yang berada pada kedudukan nomor 6, insya Allah akan mempunyai kemenangan besar pada 26 hari bulan yang akan datang. Datuk Arsyid Seri, tokoh hebat, tampan, kacak dan bergaya. Dari dulu hingga sekarang, dulu, kini dan selama-lamanya. Tuan-tuan, saya penuh yakin dan percaya jika kita bekerja kuat siang, malam, pagi dan petang, kita pastikan dalam keluarga kita, di kalangan jiran tetangga kita, kita rayu mereka, kita dapatkan undi daripada mereka. Bukan satu perkara tahyul, bukan satu perkara pelik, bukan suatu angan-angan kosong. Kita mampu memperolehi kemenangan. Saya yakin semangat pada tahun 1990, semangat yang dibawa oleh Allahyarham Tun Ghaffar Bawa, hari ini saya berpeluang mewarisi semangat itu. Bukan datang ke Sabah untuk menjajah, tuan-tuan, tidak. Bukan datang ke Sabah untuk menaluki Sabah, merampas, merompak harta Sabah, tidak. Kita datang ke Sabah kerana kita rasa ada sifat persaudaraan antara kita. Kita mau rakyat Sabah turut sama membangun bersama dengan pembangunan Malaysia, bersama dengan pembangunan di Kuala Lumpur. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak pilih calon hari itu bukan senang. Kita telik-belik 2-3 nama muncul. Tan Sri Muhyiddin akhirnya membuat keputusan memilih Datuk Haji Arsyid Seri sebagai calon mewakili tuan-tuan dan puan-puan. Saya menyeru tuan-tuan dan puan-puan sebagai tanda terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin, sebagai tanda hormat kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin. Saya yakin, saya minta tuan-tuan dan puan-puan terjemahkan rasa hormat itu dengan memberikan kemenangan bergaya kepada Datuk Arsyid. Dan kita berikan pukulan lipat maut kepada parti-parti lawan yang lain. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tuan-tuan dan puan-puan,
tidak mau melengahkan masa. Hadir di atas pentas ialah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azmin Ali, Menteri Kanan MITI, Ketua Penerangan Perikatan Nasional Malaysia. Beliau sibuk di Kuala Lumpur. Beliau sibuk menguruskan hal ehwal perdagangan kita, ekonomi negara kita. Tetapi dalam sibuk-sibuk itu, beliau sempat datang ke Sabah bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap juga tuan-tuan dan puan-puan, balaslah jasa Datuk Seri Azmin dengan memberikan kemenangan kepada calon kita. Dengan kata-kata itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya sudahi dulu ucapan ringkas ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia ucapan yang penuh bersemangat daripada Yang Berhormat Senator Muhammad Zaid bin Muhammad Arif. Perikatan! 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 Berikan tepukan gemuruh sekali lagi. Siri junjung penyeri majlis, malam suah pemimpin kita raikan. Selamat datang tamu ke majlis, moga kemenangan yang kita jayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, Ketua Penerangan Perikatan Nasional, merangkap Menteri Kanan Persekutuan, diiringi oleh calon Perikatan Nasional di N23 Haji Arsid Haji Sedi, serta Eng Secai, Ketua Bahagian PBS Petagas. Seterusnya yaitu YB Datuk Abdul Yunus Jamhan, Esko Pertanian Negeri Perak. Dan tidak dilupakan saudara brotherhood kita daripada Semenanjung, Ketua Penerangan Armada Nasional Malaysia, saudara Ashraf Mustaqim. Turut hadir yaitu saudara Muhammad Iskuzawan Isra, Ketua Armada Putatan. Tidak dilupakan juga YDP Ustadz Muhammad Iqmal Osman, Ketua PAS Putatan. Itu ya kan? Untuk memberkati majlis kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Imam Saiful untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah Tuhan kami, pada malam yang mulia ini Allah, kami menendah tangan kepadamu sebagai tanda syukur kami kepadamu ya Allah. Dan tidak lupa juga selawat dan salam kami aturkan buat junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat baginda, keluarga baginda dan para salihin. Ya Fatah ya Alim, dengan merimpun segala keberkatan kami memohon agar Engkau syarikanlah majlis yang kami hadiri ini, yakni majlis ramah mesra bersama masyarakat Bugis Putatan. Hendaknya majlis yang dirmudi kasih dan sayang ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau ridai, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada perkara yang Engkau tidak ingini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم. Alhamdulillah, moga majlis kita diberkati. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Encik Jumat Taripin, yaitu penyelaras program untuk memberikan sepatah dua kata. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Muhammad Azmin Ali dan rombongan beliau, saya tidak berperkenal pada malam ini. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Arsyid bin Haji Sidin, calon Perikatan Nasional N23 Petagas. Hidup PN. Yang berhormat, saya tidak mengambil masa lama untuk berucap di sini. Saya mewakili masyarakat Bugis yang ada pada malam ini, dan saya amat berterima kasih kepada yang berhormat, yang berbahagia Datuk Sri Arsyid Haji Sidi yang sudi menjemput kami datang ke majelis pada malam ini. Jadi untuk menyatakan kesokongan kami kepada calon Perikatan Nasional N23 Petagas ini, maka saya minta masyarakat Bugis yang ada pada malam ini sila berdiri dan angkat tangan. Pada malam ini kami anggarkan ada lebih kurang 300 lebih pengundi Bugis di Petagas, yang mengundi di Petagas, tinggal di Petagas yang dan di daerah Putatan, dan yang ada pada malam ini hanyalah dalam 1/4 daripada yang masyarakat Bugis pengundi-pengundi di Petagas ini. Dan kami amat berterima kasih sekali lagi kepada Datuk Sri Arsyid Haji Sidi, dan mudah-mudahan dengan sokongan saudara-saudara Bugis di sini, maka akan memberi kemenangan yang besar, kemenangan yang bergaya kepada calon N23 Petagas Datuk Sri Arsyid Haji Sidi. Hidup PM, hidup PM, hidup PM. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Encik Jumat Taripin selaku penyelaras program kita pada malam ini. Seterusnya kita menjemput Saudara Eng Se Chai, Ketua Bahagian PBS Petagas, untuk menyampaikan ucapan beliau. Saya tidak sangka ada slot untuk saya juga. Selamat malam, salam sejahtera saya ucapkan kepada yang amat berhormat Datuk Muhammad Azmin Ali, yang dimuliakan Datuk Dr. Haji Arsyid, calon N23 Petagas, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, Ketua Armada, tidak dilupakan Ketua Sri Kandi, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Saya tidak akan berucap panjang hari ini. Saya tahu kita ada ramai di depan ini bersama-sama malam ini untuk menyampaikan ucapan amanah. Tapi hari ini seperti hari sebelumnya, saya telah bersama dengan Datuk Arsyid bergerak daripada Kampung Sekambu sehingga ke Lokawi. Saya telah berjumpa dengan ramai orang
ramai saudara yang saya tidak pernah ketemu sebelum ini. Bukannya saya tidak berjumpa ataupun sengaja, tetapi batas kehidupan kita hari ini dengan kesibukan harian. Hari sebelum ini saya telah bercerita berkenaan dengan perjuangan wanita belia. Tapi hari ini saya ingin berkongsi sedikit teras perjuangan PBS, yaitu perpaduan berbilang kaum. Hari ini kita melihat N23 Petagas, ahli-ahli Perikatan Nasional dengan berbagai kaumnya. Kita diputarkan boleh hidup majmuk tanpa batasan. Tiada halangan untuk kita bersatu di dalam satu komuniti yang besar. Ketuhanan. Baik, seperti biasa saya kenalkan dulu diri saya, sebab nama saya ini unik sedikit. Nama saya Eng Zisai, boleh panggil saya Acai. Dalam Acai maksud dia itu orang muda. Hari ini saya pun muda, macam juga yang Datuk Azmin Ali. Semangat perjuangan orang muda berbeza, biarpun nomor itu besar, ya. Perjumpaan saya dengan Datuk Ashid adalah unik. Semasa negara dilanda pandemik COVID-19, Datuk Ashid telah berusaha untuk menghubungi saya untuk menyalurkan sumbangan kebajikan bakul makanan yang telah disampaikan oleh bukan lain Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin di dalam Perikatan Nasional. Parti Bersatu Sabah dikenali lebih kepada Parti Kadasan Dusun Murut, tetapi ini bukannya parti satu kaum. Di dalam Parti Bersatu Sabah kami mempunyai kota merah untuk kaum Tionghoa, kota biru untuk KDRM, kota kuning untuk Bumi Putra Muslim. Untuk pengenalan ini, sebab itulah saya bersama dengan Datuk Ashid hari ini, sebab saya menghargai beliau, usaha beliau pada ketika itu untuk menyampaikan sumbangan tanpa memilih bangsa, kaum, beragama. Dan saya percaya kewibawaan Datuk Ashid saya tidak akan pertikaikan, kerana inilah pemimpin yang kita mahu pada hari ini. Saya tahu setiap kempen kita akan mengangkat pemimpin itu. Saya bukan mengangkat pemimpin hari ini. Saya berkata demi kebenaran yang saya kenal Datuk Ashid. Saya baru di dalam arena politik, sangat muda. Kalau budaknya belum akil balik. Tapi saya Jomo, kamu tahu tuh Jomo? Jomo Kampung Dubanson. Maksud dia Datuk orang Dubanson. Kampung saya Kampung Dubanson. Saya tahu ada kawan-kawan saya yang sama dengan saya di sini yang sudah lama tidak berjumpa. Tadi baru kita berkenalan lagi. Perkenalan itu sangat unik. Cuma hari ini kita tidak boleh berpeluk. Hanya dengan salam pun susah. Jadi hanya apa itu? Ini saja. Nah, tapi bagaimanapun malam ini saya melihat sokongan tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari kepada Datuk Ashid ini memang sungguh dibanggakan. Kami dari Kadasan Dusun Murut, tapi sebenarnya Petagas ini lebih kepada Kadasan Dusun, akan terus menyokong Datuk Ashid sebagai wakil rakyat N23 Petagas. Perpaduan kaum
Di putaran ini kita boleh lihat, kita boleh duduk satu meja. Semua ini kita sudah nampak, semua ini diperkatakan. Tetapi kita masih lagi dilanda pandemik COVID-19. Itu yang membataskan kita hari ini. Tetapi bukan itu halangan untuk kita sama-sama membantu Datuk Arsyid untuk memenangi pilihan raya kali ini bagi menewaskan kerajaan yang tidak memikirkan kepentingan terhimpitnya rakyat hari ini. Saya boleh kongsi satu saja sebelum saya akhiri ucapan saya. 22 bulan kita bersama dalam satu kerajaan. Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin hadir pada ketika kita di dalam pandemik COVID-19. Usaha berani Tan Sri Perdana Menteri kita masa itu untuk menyampaikan kebajikan kita tidak harus lupakan. Biarpun Parlimen mempertikaikan bajet yang disalurkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika itu, tetapi dia lebih memikirkan kepentingan keselamatan rakyat Malaysia, khususnya juga di Sabah. Jadi saya pun tidak akan cerita panjang. Bangkitlah kita terus berjuang untuk memenangkan Perikatan Nasional. Sekian dan terima kasih. Itulah dia sedikit perkongsian daripada Saudara Achai, yaitu Ketua Bahagian PBS Petagas. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput Saudara Wakil daripada PAS Negeri, yaitu Ustaz Muhammad Iqmal, untuk memberikan sedikit kata-kata semangat dan perkongsian daripada beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berhormat Datuk Seri Muhammad Asdin Ali, Menteri Kanan, yang kita berikan calon kita pada Raya Negeri Sabah Dun Petagas ini, seluruh pada Perikatan Nasional, pada PBS, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya masyarakat Bugis yang kita raikan, dan hadirin-hadirat semua sekali yang hadir. Sungguh tidak menyangka dengan kehadiran yang begitu ramai pada malam ini. Ini mudah-mudahan menjadi suatu wadah pada kita pada malam ini. Kita mendengar maklumat-maklumat motivasi daripada pimpinan kita, lalu kita akan terjemahkan sokongan kita ini bukan semata-mata dengan hadir, tapi kita terjemahkan dalam bentuk undi pada minggu depan yang kita akan sama-sama hari mengundi pada minggu depan nanti, insyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Kami, saya bagi pihak Parti Islam Malaysia PAS kawasan Putatan, daripada awal lagi, sebelum penamaan calon lagi, kami sudah saling berjumpa dengan pihak bersatu Datuk Arsyid sendiri. Beliau datang ke pelancaran markas kami datang ke pelancaran markas Dun Tanjung Keramat. Kita berbalas-balas dan kita hantar wakil untuk bermesyuarat dan sebagainya. Arahan daripada parti kami juga
supaya memberikan sokongan. Bukan setakat sokongan, kita gerakkan juga jentera kami. PAS Putatan ini tuan-tuan, untuk maklumat, sudah ada di Putatan ini sejak tahun 1997. Ada ahli-ahlinya, ada di dalam masyarakat, ada di dalam jentera kerajaan, ada dalam di taman-taman perumahan di kampung-kampung, dan ada juga di kalangan ahli kami yang orang Bugis pun ada insyaAllah. Kita memang sudah bagi arahan di kalangan ahli kami yang pengundi di Dun Petagas ini untuk memberikan undi kepada calon kita Datuk Seri Arsyid, insyaAllah. Saya tidak ingin berucap panjang kerana kita ingin sama-sama mendengar ucapan daripada calon dan pimpinan kita yang lain. Akhir kata, saya pun ingin berkongsi dua rangka patut. Biar orang bertanam buluh, mari kita bertanam padi. Biarlah orang bertanam musuh, mari kita bertanam budi. Jikalau kita bertanam padi, senanglah makan adik-beradik. Jikalau kita bertanam budi, orang yang jahat menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan atas sedikit perkongsian daripada saudara Ustadz Akmal. Seterusnya, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan saudara Acap, Ketua Penerangan Armada Malaysia, untuk memberikan kata-kata yang ingin beliau sampaikan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih pengurusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati Datuk Seri Azmin Ali, Ketua Penerangan Perikatan Nasional. Tepukan yang gemuruh bagi dia. Yang kita raikan, tak lain tak bukan calon kita, insyaAllah, yang bakal dinobatkan pada 26 September nanti selaku Wakil Rakyat Dun Petagas, Datuk Seri Arsyid. Barisan kepimpinan, rakan-rakan koalisi Perikatan Nasional, yaitu wakil kita dari PAS dan juga dari PBS yang banyak berkorban demi perjuangan dan kelestarian perjuangan Perikatan Nasional. Tepukan gemuruh buat mereka. Barisan-barisan kepimpinan bersatu, Armada dan Sri Kandi, dan semestinya hadirin hadirat yang dikasih sekalian, pengundi-pengundi yang kita sayangi, insyaAllah yang bakal menerjemahkan kemenangan Perikatan Nasional. Sebelum itu saya kenalkan diri saya Muhammad Ashraf Mustaqim, ataupun lebih mesra dan manja dikenali sebagai Acap. Baik, datang jauh, terbang dari Semenanjung. Saya suka apa yang diperkatakan oleh Tuan Zahid Muhammad Arif sebentar tadi, yang mana mengatakan kita datang ke sini bukanlah untuk menjarah, bukanlah untuk menjajah. Kita ni adik-beradik dari Semenanjung yang datang, kedatangan PN khususnya adalah untuk kembalikan kegembiraan, berbakti buat rakyat Malaysia khususnya, tak dilupakan untuk Sabah. Saya nak mengimbau dulu ke
kerana berkenaan dengan saya nak mulakan dengan hasrat. Kita hari ini di Perikatan Nasional duduk sebenarnya demi nak berbakti. Utamanya antara yang saya nak petik mulakan berkenaan dengan wawasan kemakmuran bersama. Suka saya katakan kerana Datuk Seri Azmin sendiri, beliau adalah merupakan petunjang kepada WKB, Wawasan Kemakmuran Bersama 2020-2030. Sebuah wawasan baharu, sebuah wawasan baharu yang mana nak bagi kemakmuran. Kita nak share prosperity, kemakmuran bersama untuk seluruh anak Malaysia. Kita nak bangkitkan ekonomi orang-orang Bumi Putra khususnya. Itu antara agenda ataupun plan perancangan utama yang kita gagaskan melalui WKB. Kita nak bangunkan ekonomi pesisir, ekonomi nelayan. Kita tahu orang Bugis, dekat sini kita raikan orang-orang Bugis, betul? Orang-orang Bugis ni adalah pelayar hebat kalau menelusuri sejarah, betul tak betul? Kalau kita cakap nak membangunkan ekonomi nelayan, ekonomi petani, membangunkan agroculture dan aquaculture, itu antara hasrat dan tekad nak menjalankan suatu masa dah. Tapi bayangkan tuan-tuan, boleh disahkan oleh Datuk Seri Azmin sendiri, apa yang berlaku dahulu. Kita 22 bulan, rakyat khususnya sengsara kerana apa? Tiap-tiap hari yang berlaku adalah apa dia? Bergaduh soal siapa nak jadi Perdana Menteri. Hanya asyik bercakap soal politik. Langsung tak fikirkan untuk buat perubahan, nak kisah atau peduli soal rakyat. Akhirnya kita mula bertindak kerana kisahkan, kerana peduli soal rakyat, peduli soal ekonomi rakyat. Maka Perikatan Nasional muncul dan hadir demi memastikan kelestarian rakyat itu diterjemahkan. Bercakap soal kelestarian dan ekonomi rakyat, tuan-tuan, saya nak sentuh tentang apa yang berlaku. Kerana bila cakap tentang ekonomi, kita tengok apa yang jadi dekat negeri Sabah. Minta maaf, bukan nak cakap kerana kita sebagai adik-beradik dalam Perikatan Nasional ni, seluruh anak Malaysia, kita peduli tentang nasib anak-anak Sabah. Apa yang berlaku kalau nak dibanding bercakap soal ekonomi? Bayangkan tuan-tuan, ayah, bonda, bayangkan apa yang berlaku dalam tempoh 2 tahun. 2 tahun warisan memegang pemerintahan dalam negeri Sabah. Ekonomi, kadar pertumbuhan ekonomi negeri Sabah sebelum Pakatan Harapan mengambil alih, sebelum warisan memerintah, yang dulu sumbangan ekonomi ataupun hasil ekonomi Sabah adalah sekitar 8.2%, tuan-tuan. Bayangkan pada 2018 ekonomi Sabah merudum dari 8.2% hanya jadi sekitar 1.5%. Bayangkan itu pada tahun 2018. Ekonomi Sabah dibuktikan, laporan baru-baru ini sekitar Januari Jabatan Perangkaan telah menunjukkan bahawa ekonomi Sabah merudum lagi, jatuh lagi dalam tempoh tahun kedua berturut-turut. 2019 mencatatkan hanya pertumbuhan ekonomi sebanyak 0.5%. 40,000 anak muda menganggur. Bayangkan, daripada jumlah hanya sekitar 400 anak muda kehilangan kerja pada tahun 2018. 2019 sekitar 1,111. Nombor dia cantik, 1111. Anak muda yang dah tak dapat kerja, tak ada peluang pekerjaan, dah 40,000 orang.
Yang hilang kerja 1,111 orang. Bayangkan betapa tak efisiennya, betapa gagalnya kerajaan warisan hari ini memerintah negeri Sabah. Fikirkan, adakah kita anak muda hari ini nak lagi ditipu, nak lagi hadap perkara-perkara yang merosakkan, yang menjahanamkan ekonomi negeri Sabah? Saya dengar pula ayah bonda, saya dengar, ya saya datang, kita datang bicara, kita pergi makan dekat kawasan sekitar, kita jumpa dengan dapat tak dapat? Dapat. Ada yang tak dapat? Tak dapat. Ada tak ada? Tak dapat tu daripada belakang, tak dapat. Tak ada. Rakan-rakan media boleh tengok sini. Tak ada. Ada tak ada? Tak ada. Bukti sendiri. Tak ada, ni pengundi ni yang jawab. Tak sampai bantuan, betul tak betul? Tapi kita tengok di bawah Perikatan Nasional, di bawah kepimpinan Abah sayang Sabah. Abah kita Abah bagi, kalau untuk anak muda yang bujang, kita bagi sebanyak RM400 bantuan. Betul tak betul? Untuk golongan B40 kita masukkan sebanyak, kalau orang yang gaji isi rumah di bawah 2,000, kita bagi sekitar RM1,080. Betul tak betul? Sampai bantuan. Bayangkan kesungguhan Perikatan Nasional yang peduli. Kita bantu usaha dalam pada kesukaran dan kesusahan, kita buktikan. Tapi kenapa tak sampai bantuan Sabah? Macam mana nak sampai kalau pertumbuhan ekonomi 2 tahun merudum? Betul tak betul? Maka kita hari ini perlu bertindak. Bercakap tentang bertindak, calon yang kita ketengahkan tak lain tak bukan Datuk Seri Haji Arsid. Inilah calon kita, yang mana saya baru-baru ini 2 hari lepas, 2 malam lepas dekat sinilah saya bertemu dengan Datuk Seri Arsid. Beliau duduk dekat depan ni, beliau cakap dengan saya kagum dan saya teruja dengan kesungguhan Datuk Seri Haji Arsid. Kesungguhan beliau, citra beliau, cita-cita beliau yang peduli tentang masyarakat, khususnya dalam Dun Petagas. Beliau cakap, saya dengar, malas kita buat jugalah kajian tentang Datuk Arsid ni. Siapa Datuk Arsid ni? Bukan kaleng-kaleng rupanya orangnya. Kenapa bukan kaleng-kaleng? Kerana Datuk Seri Arsid ni, beliau saya dimaklumkan, saya tengok data, kajian, untuk nelayan antaranya banyak yang beliau telah usahakan. Bakti beliau bantu untuk untuk bagi bantuan pukat. Beliau bangunkan contohnya bantuan-bantuan rumah nelayan. Dan terbaru yang saya dimaklumkan, untuk bantu nelayan-nelayan yang enjin 18 kuasa kuda nak tukar 80 ke 30 kuasa kuda. Berdesuk nanti nak pergi cari ikan. Dan yang paling penting juga, saya teruja dengan idea beliau baru-baru yang mana dia katakan, khususnya untuk kaum ibu. Saya tengok kaum ibu ramai dekat sini. Kepedulian beliau tentang kaum ibu, yang mengatakan bahawa berhasrat beliau untuk bangunkan satu kampung, satu produk hasil daripada tangan kaum-kaum ibu dalam Dun Petagas ini, yang insya-Allah bakal membangunkan ekonomi bagi orang-orang tempatan. Kalau kat Sabah ni ada kopi tenung, betul? Nanti mungkin ada hasil craft ataupun makanan-makanan, cheesecake makcik Odah contohnya, latok ibu Odah, tapi hasilnya adalah dalam Dun Petagas itu sendiri. Syabas. InsyaAllah kepimpinan ini kita bakal angkat, dan pada 26 hari bulan September nanti, jangan kita orang-orang dekat sini buat
kesilapan lagi. Ayo kita sampaikan kepada seluruh masyarakat dalam Tun Petagas bahawa pada 26 September nanti, insan yang perlu kita nobatkan selaku calon wakil rakyat kita adalah tak lain tak bukan Datuk Seri Arsyid. Maka dengan itu, sebelum saya mengakhiri, saya ingin tes sikit kalau boleh laungan yang paling kuat sekali, boleh tak boleh? Bila saya cakap kata perikatan, semua orang jawab nasional. Bila kita cakap kata petagas, semua orang sedar, cakap sedar. Kita dah sedar dah semua pembohongan yang lalu. Dan yang terakhir sekali, bila kita cakap apa dia? Ubah, semua jawab balik. Boleh? Boleh. 1, 2, perikatan, petagas, ubah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada saudara Acap. Itulah dia kata-kata perkongsian daripada beliau yang penuh bersemangat. Seterusnya, majlis ingin mempersilakan Yang Berhormat Datuk Abdul Yunus Jamhan, Exco Pertanian Negeri Perak, untuk menyampaikan ucapan beliau. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengurusi majlis pada malam ini, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali, Menteri Kanan MITI, dan merangkap Ketua Penerangan Perikatan Nasional. Bagi satu tepukan kepada Datuk Seri bin Ali. Khususnya yang baru saja sebentar tadi berucap dengan begitu hebat, begitu lantang, Ketua Penerangan Armada Bersatu Malaysia, iaitu Saudara Ashraf. Khususnya Yang Berhormat Senator Zahid bin Ma'arif yang turut bersama-sama dengan kita pada malam ini. Dan yang paling penting ialah calon kita, Datuk Seri Haji Arsidi bin Haji Sidi, calon N23 Dun Petagas. Terusnya rakan-rakan pimpinan daripada komponen Perikatan Nasional, daripada PAS, daripada PBS, daripada Parti Bersatu, tuan-tuan dan puan-puan, para pengundi sekalian. Jadi alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur kerana memberikan saya sedikit ruang untuk berucap sepatah dua kata pada malam ini. Saya juga sebagaimana saudara Ashraf datang daripada jauh, daripada Semenanjung, daripada negeri Perak, ya, iaitu satu negeri di utara Semenanjung. Saya sampai tengah hari tadi untuk datang ke negeri Sabah, memberikan untuk merayu, ya, kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan sokongan kepada calon Perikatan Nasional pada pilihan negeri pada kali ini. Boleh tak boleh, tuan-tuan? Bukanlah sekadar untuk memilih seorang wakil rakyat bagi Dun Petagas, tapi kita juga berhasrat untuk memilih sebuah kerajaan yang baru, kerajaan negeri yang sehaluan dengan kerajaan Perikatan Nasional di peringkat persekutuan. Boleh tak boleh? Tuan-tuan dan puan sekalian, sudah tentu pada 26 hari bulan nanti, iaitu pada hari Sabtu,
saya menyuruh dan merayu kepada semua yang hadir pada hari ini untuk keluar beramai-ramai memberikan sokongan kepada calon Perikatan Nasional Datuk Arsidi bin Sidi. Dan saya juga merayu supaya terus menjalankan tanggungjawab untuk berkempen bukan sahaja kepada ahli keluarga kita, kepada sahabat handai kita, kepada orang kampung kita, kepada semua untuk memberikan sokongan bukan sahaja kepada calon Perikatan Nasional di Dua Petagas tapi di seluruh di negeri Sabah pada Pilkada Negeri pada kali ini. Boleh tak boleh tuan-tuan? Jadi untuk makluman juga, kami di negeri Perak selama 22 bulan diperintah oleh Pakatan Harapan. Tapi hari ini apabila berlaku perubahan kuasa di peringkat persekutuan, kita di negeri Perak juga tidak mahu ketinggalan. Hari ini kita di negeri Perak bersama-sama dengan Kerajaan Perikatan membentuk sebuah kerajaan baru yang terdiri daripada Parti Pribumi Bersatu, daripada UMNO dan juga daripada PAS. Dan alhamdulillah, kerajaan yang dipimpin, kerajaan negeri yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Peja telah mewujudkan keamanan, kestabilan untuk terus kita membawa kemercu kejayaan bukan sahaja di negeri Perak tapi di seluruh negara. Jadi saya juga tidak ingin bercakap dengan lebih panjang kerana kita malam ini kita hendak mendengar ucapan daripada pemimpin kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali pada malam ini. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Calon nomor, calon nomor, calon nomor. Itulah dia, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Dato' Exco Pertanian. Seterusnya yang kita raikan calon kita dengan penuh takzimnya. Majlis mempersilakan calon Perikatan Nasional DN 23 Petagas untuk menyampaikan amanat beliau kepada seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Terima kasih kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam dan salam sejahtera. Yang saya hormati Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Muhammad Ali, Menteri Kanan Persekutuan MITI, merangkap Ketua Penerangan Perikatan Nasional Malaysia. Yang saya hormati Yang Berhormat Senator Muhammad Rajib Muhammad Arif, Ahli Dewan Negara. Yang saya hormati Datuk Muhammad Yunus, Exco Kerajaan Negeri Perak yang baru tadi memberi ucapan. Tidak lupa juga rakan seperjuangan saya daripada Bersatu, Ketua Penerangan Bersatu Negeri Sabah, Saudara Khairul Firdaus Akbar Khan. Juga yang hadir pada malam ini ialah Timbalan Syaosa Perhubungan Bersatu Negeri Sabah yang berbahagia Datuk Majul Mahab. Saya juga mendapat sahabat yang setia bersama-sama saya, yaitu Saudara Eng atau nama gelemanya Acai daripada PBN. Beliau ini kemana-mana pun saya jemput, dia sentiasa bersama-sama saya. Demikian juga kita juga seorang ustaz yang selalu kita mengaminkan doa supaya kita bersama-sama ini diberi kesejahteraan dan kesehatan dalam apa juga perjuangan kita, yaitu Ustaz Muhammad Akmal Osman yang Ketua PAS Utara.
tadi yang berjiwa besar berucap tadi, yaitu Saudara Ashraf, Ketua Penerangan Nasional Bersatu Malaysia. Terima kasih kepada Saudara Ashraf. Turut hadir pada hari ini ya Saudara Jumat Tripin, yang mana beliau ini saya telah menghubungi supaya dapat menyelaras suku kaum daripada terdiri dari kaum Bugis. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat saya daripada orang-orang Bugis. Juga tidak lupa kawan setia saya daripada masyarakat Bugis, Saudara Tahir, yang turut bersama dalam ini. Dan juga yang hadir bersama saya Ketua Armada bahagian anak saya Muhammad Iskuzawan yang turut hadir. Jadi untuk makluman yang hormat Datuk Seri, yang kita rata-rata raihkan pada hari ini adalah merupakan masyarakat Bugis. Apa yang dijelaskan oleh Saudara Ashraf ini tadi memang betul. Saudara-saudara saya Bugis ini, dia tidak akan merantau bila tidak ada ilmu dan sebagainya. Maka itu mereka telah datang ke negara kita ini membawa yang begitu baik. Dan mereka ini rata-rata adalah merupakan peniaga, pengusaha, dan juga membawa apa juga yang ada untuk meningkatkan ekonomi di Sabah ini. Mereka adalah merupakan orang yang bertanggung jawab. Jadi bermakna orang-orang Bugis ini saya amat kagumlah. Saya telah bersama-sama masyarakat ini, memang betul mereka ini tak suka menggaji. Mereka ini duduk apa juga kemudahan yang boleh meningkatkan ekonomi mereka, terus untuk menjabur diri. Inilah keistimewaan orang-orang Bugis di Sabah. Terima kasih masyarakat Bugis yang datang pada hari ini, yang telah pun dikembelingkan tenaga oleh saudara saya, Saudara Jumat Tripin tadi. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kehadiran yang berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali ini tepat pada masanya. Sebabnya beliau ini merupakan orang yang bertanggung jawab menjaga kementerian untuk perusahaan dan sebagainya, khususnya di bawah meeting. Bermakna masyarakat Bugis ini yang selalu mau memperkembangkan perniagaannya hingga sampai ke mana-mana pun, inilah yang berhormat kita yang sesuai untuk kita ketengahkan dan membawa perusahaan ataupun apa juga bisnes tuan-tuan yang ada khususnya di Sabah. Dan saya amat yakin masyarakat Bugis ini apabila kita ketengahkan, mereka menyaut urusan tersebut, dan saya percaya mereka akan menjayakan apa juga urusan dalam konteks pernikahan. Inilah keunikan orang-orang Bugis ini. Apa yang dijelaskan tadi oleh Ketua Penyeras ini baru 1/4 daripada pengundi yang hadir. Tidak lagi, belum lagi kita merata di mana tempat. Dan saya percaya yang hadir pada hari ini adalah seramai kita jangkau dalam 300 orang saja. Lebih 300 lebih orang. Bayangkan, ini merupakan 1/4 daripada pengundi-pengundi di kawasan N23 Petagas ini. Jadi saya merayulah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekian, khususnya pengundi di N23 Petagas ini. Insya Allah, jika saya diberi mandat oleh tuan-tuan sebagai wakil tuan-tuan dan puan-puan, apa juga urusan untuk mengembangkan perniagaan tuan-tuan puan, saya akan ajukan kepada menteri yang bertanggung jawab. Sekarang menteri yang bertanggung jawab bersama kita bersama hari ini, dan beliau boleh respon terus kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maka itulah beliau datang
dan saya telah pun memaklumkan kepada pegawai beliau, masyarakat Bugis ini adalah satu-satunya orang yang betul-betul untuk menjeburi di dalam dunia pernikahan. Syukur pada hari ini yang berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali telah memilih kawasan Petagas, yang mana beliau menyokong saya sebagai calon di N23 Petagas ini. Dan saya minta pada 26 hari bulan ini, tuan-tuan dan puan-puan datanglah beramai-ramai dan undilah. Nomor calon saya adalah nomor 6. Jadi saya tidak memanjang ucapan panjang lebar, biarlah kita serahkan kepada yang berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali supaya menjelaskan urus takbir atau yang sebagainya yang diperlukan oleh masyarakat Bugis. Maka dengan demikian saya akhiri ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada calon Perikatan Nasional yang kita sanjungi dan kita raikan, Haji Arsid Haji Sedi. Mohon kepada semua hadirin agar tidak melupakan calon nomor. Tibalah saat yang kita nantikan, tetamu kehormat yang kita raikan untuk membuat ucapan. Dengan penuh takzim dan segala hormatnya, kita menjemput dan mempersilakan yang berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin bin Ali menyampaikan ucapan beliau. Majelis dengan segala hormatnya mempersilakan. Perikatan! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa ma taufiqi wa iqtisami illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saudara pengurusi majlis yang kita raikan pada malam ini, yang berbahagia Datuk Haji Arsid Sedi, calon kita di Dun Petagas. Yang saya raikan pada malam ini, para pengundi, jentera pilihan raya, tuan-tuan, puan-puan di Dun Petagas ini, seluruh staf kepimpinan dan juga rakan-rakan media. Alhamdulillah. Apa kabar semua? Agak karabe, Kareba, kurang ning manre, belum. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, pada malam ini saya rasa amat gembira kerana saya dapat turun ke Petagas membawa mesej yang jelas bahawa kami sebulat suara memberikan sokongan kepada Datuk Arsid Sedi sebagai wakil kita di Petagas ini. Saya sampai di Sabah awal pagi tadi. Saya terus ke Kota Belud untuk membantu calon-calon kita di Kota Belud. Kemudian malam ini saya di Petagas.
Tuan-tuan, dalam sistem demokrasi di Malaysia dan di seluruh dunia, pilihan raya dilakukan 5 tahun sekali. Tetapi di Sabah ini pelik. Baru 2 tahun dah datang pula pilihan raya negeri. Kamu telah diberikan tugas untuk memerintah negeri Sabah pada tahun 2018. Tak sampai 2 tahun jatuh. Jatuh bukan kerana saya, jatuh bukan kerana orang Semenanjung, tetapi Syafiee Afdal, kamu jatuh kerana ahli-ahli Dewan Negeri tidak lagi menyokong kamu sebagai ketua menteri. Jadi mengapa salahkan saya? Ini bila saya masuk Sabah, Syafiee Afdal halau saya, kamu pulang, kamu orang Melayu. Wahai Syafiee Afdal, aku mahu jawab kamu pada malam ini. Mengapa saya disalahkan datang ke Sabah? Sabah ini kan adalah sebahagian daripada Malaysia. Kita baru saja sambut Hari Malaysia 16 September, betul? Tanpa Sabah tidak ada Malaysia. Jadi oleh kerana Sabah adalah sebahagian daripada Malaysia, bila orang Sabah sakit, saya pun sakit juga. Bila orang Sabah susah, saya pun susah juga. Sebab itu bila saya dengar orang petagas tak dapat bantuan COVID, saya datang nak bantu orang petagas. Saya orang Selangor. Mengapa saya dimarah? Saya pergi ke pasar tamu di Membangkut, budak-budak Syafiee Afdal pada warisan marah saya, kamu orang Malaya, pulang kamu sekarang. Ampun. Tapi saya tak marah, saya balas dengan senyuman. Itulah adab kita orang Malaysia. Dengan saya dia marah, dengan negara jiran dia tak marah. Mahu bermain mata. Sebab itu semalam Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin membuat kenyataan. Beliau selaku menteri yang bertanggungjawab telah menyatakan beliau kesal kerana Syafiee Afdal mencadangkan marilah kita runding dengan Filipina. Tuan-tuan, nak runding lagi atau tidak? Tidak! Tuan-tuan, orang petagas, pengundi petagas, orang di Sabah, nak runding atau tidak? Nak runding apa? Ini negeri kita, ini tanah air kita. Mengapa kamu mau tunduk kepada
Tuan-tuan, wahai Syafi'i Afdal, mana dia? Mungkin dalam gelap itu. Kalau Syafi'i Afdal ada di belakang, mari ke depan. Mana pengikut-pengikut warisan, mari ke depan. Jangan berani di dalam gelap. Saya minta maaf, saya bukan marah, tapi saya geram. Saya kena halau, tuan-tuan. Astaga. Orang luar kamu main mata, orang Malaysia kamu halau. Ini pemimpin apa? Kalau kamu tak boleh jaga orang Sabah, kamu tak boleh jaga kedaulatan rakyat Sabah, kita nyahkan dia pada 26 hari bulan ini. Boleh atau tidak? Cukuplah, tuan-tuan. Sabar. Ramai penceramah malam ini, tuan-tuan. Jadi duduk di sini sampai jam 2 pagi serah ada penceramah. Boleh? Ya mesti boleh. Kita nak selamatkan Sabah. Sudah beri dia 2 tahun, dia gagal, kamu gagal. Saudara Ashraf sebut tadi ekonomi Sabah merundum. Bukan kerana saya bukan ketua menteri. Yang ketua menteri adalah Syafi'i Afdal dan warisan. Kamu gagal, kamu tak boleh buat kerja. Keluar daripada sini. Serahkan kepada Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Tuan-tuan, saya turun dari lapangan terbang Kota Kinabalu sampai ke airport. Mana dia? Tuan-tuan, jangan seronok sangat. Malam ini wah semangat, 26 hari bulan undi silat lagi. Saya turun di lapangan terbang. Saya nampak besar gambar Syafi'i Afdal. Wow. Orangnya kecil, gambarnya besar. Apa ditulis? Unity. Unity ini maknanya bersatu. Bersatu apa? Dia tulis unity, dia tulis perpaduan, tapi dia mau bermusuh dengan kerajaan persekutuan. Ini munafik namanya. Yang bersatu, yang berpadu dalam Perikatan Nasional. Lihat hari ini kita ada bersatu, kita ada Barisan Nasional, kita ada PAS, kita ada PBS, kita ada STAR. Ini perpaduan rakyat Sabah. Belum pernah berlaku dalam sejarah politik Sabah. Kita boleh bergabung tenaga, bersatu hati demi rakyat Sabah. Kita nak angkat martabat rakyat Sabah, selamatkan negeri Sabah, jaga keselamatan rakyat Sabah. Perikatan Nasional! Perikatan Nasional! Perikatan Nasional! Kalau beginilah semangatnya saya berhenti berucap. Sebab orang-orang petagas nampak sudah bersedia. Tetapi beri saya peluang untuk jelaskan. Wahai Syafi'i Afdal, mana dia?
Sabah. Hari-hari diberitahu bahwa Sabah for Sabahan. Saya pun sudah lupa apa saya mau cakap. Jangan kacau saya lagi. Dia beritahu Sabah for Sabahan. Sabah hanya untuk rakyat Sabah. Mengapa pemikiran ini masih dimainkan dalam pilihan raya? Hari ini kita mahu ada kerjasama yang baik. Bukannya kita nak merampas Sabah. Yang bertanding adalah orang Sabah. Saya tidak bertanding di Sabah. Muhyiddin Yassin tidak bertanding di Sabah. Zahid Man Arif tidak bertanding di Sabah. Yang bertanding di Petagas adalah Datuk Haji Aziz Sedi, orang Sabah. Mengapa nak bermusuh? Oh tidak. Sabah for Sabahan. Kepala kotak. Saya nak dedahkan pada malam ini, siapa Syahmi Afdal? Beliau adalah munafik dan pembohong. Sebab pada tahun 2018 bila dia dilantik menjadi Ketua Menteri Sabah, orang yang pertama beliau hubungi adalah saya. Dia kata, Azmin, boleh tak tolong saya di Sabah? Jangan. Sudah tolong, jangan apa. Tuan-tuan, pada tahun 2018 dia tulis surat kepada saya. Saya boleh buktikan. Dia minta daripada saya sebagai Menteri Hal Ehwal Ekonomi ketika itu untuk melaksanakan projek-projek kecil di negeri Sabah. Berapa nilainya dia minta? 110 juta. Saya bayar 10 juta. Oh, bila kamu tak ada wang, kamu cari aku. Bila datang pilihan raya Sabah for Sabahan, inilah munafik namanya. Baru tahu ya? Belum, itu baru satu contoh. Kemudian dia minta peruntukan pembangunan untuk negeri Sabah. Dia kata, Azmin, saya Ketua Menteri Sabah, tolonglah bangunkan negeri Sabah. Dia minta berapa? Tahun 2018, peruntukan pembangunan untuk negeri Sabah yang saya luluskan dalam belanjawan negara untuk negeri Sabah saja 4,1 bilion ringgit. Tulis tuan-tuan. Ingat atau tidak? Yang tolong bukan warisan, yang tolong bukan Syahmi Afdal, yang tolong kerajaan persekutuan pada ketika itu 4,1 bilion ringgit. Maknanya apa? Sebagai kerajaan negeri, kita kena kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan mendabik dada, jangan memecahkan perpaduan rakyat Malaysia. Orang Sabah orang yang baik, orang Sabah orang yang mahu perpaduan, orang Sabah menolak warisan. Ini kata unity. Kamu bukan mengajak perpaduan, kamu mengajak perpecahan. Bagaimana kita nak majukan Sabah kalau kita berpecah? Ya benar, kerajaan persekutuan ada tanggungjawab, kerajaan negeri pun ada tanggungjawab. Kerajaan negeri tanggungjawab menjalin kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Ini bukan
saja terpakai untuk negeri Sabah. Kita ada 14 negeri dalam Malaysia, betul? Kesemua 13 negeri boleh bekerjasama dengan Putrajaya, boleh bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan, daripada Perlis, daripada Pulau Pinang, Kedah, Perak, Johor, Kelantan, Terengganu, termasuk Sarawak. Mengapa Sabah hendak berpecah daripada Persekutuan? Tuan-tuan tolong tanya, jangan diam. Kalau Syafiee Abdal masuk petagas, halau dia keluar daripada petagas ini. Ada gambarnya. Mengapa kamu benarkan gambarnya masuk situ? Ini gambar munafik ini. Oh, datang petagas, kita Sabah, oh Sabahan. Senyap-senyap telefon saya, Azmin tolong boleh tak? Itu munafik namanya. Jadi sebab itu saya mengajak, kalau kita nak sebuah kerajaan negeri yang stabil, kerajaan negeri yang boleh membangunkan rakyat dan negeri Sabah, maka sokonglah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri Sabah. Boleh atau tidak? Bersedia atau tidak? Yakin atau tidak? Berani atau tidak? Calon kita nombor berapa? 6 begini. Nombor namanya siapa? Arsik, bukan Azmin. Ini Syafiee sudah gila. Tapi dia gila seorang tak apa. Ini yang ramai-ramai pasang bendera warna putih itu buat apa? Dapat 10 ringgit. Oh, warisan. Warisan apa? Negeri kamu susah, rakyat kamu susah. Ada anak muda di Kudat nak ambil peperiksaan panjat pokok. Mengapa kamu tidak selesaikan? Bukan di Kudat saja, banyak tempat yang hadapi masalah untuk mendapat akses kepada internet. Betul atau tidak? Mengapa Syafiee Abdal tidak selesaikan? Akhirnya Tan Sri Muhyiddin Yassin minggu lepas datang Kota Kinabalu, cari Viviana, ibu dan ayahnya. Perdana Menteri sendiri turun bertemu dengan keluarga Viviana dan beritahu kepada keluarga Viviana, jangan bimbang, insya-Allah Kerajaan Persekutuan akan mendukung negeri Sabah dan rakyat Sabah untuk membina infrastruktur pendidikan yang lebih baik. Ini tanggungjawab kita. Yang saudara Ashraf sebut tadi, wawasan kemakmuran bersama. Ini idea dan wawasan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika beliau masih Menteri Dalam Negeri, belum pun jadi Perdana Menteri, sudah ada pemikiran jangka panjang. Kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu kekayaan Malaysia, khazanah dan hasil mahsul Malaysia jangan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, jangan hanya di Selangor, tapi kekayaan ini mesti dikongsi secara adil dan saksama, inklusif, termasuk di Petagas dan di negeri Sabah. Ini bukan omong-omong kosong. Ini bukan janji pilihan raya. Lihat bila Malaysia menghadapi COVID-19. COVID ini makcik, dia tak serang Malaysia saja, satu dunia. Singapura, Indonesia, Filipina, Amerika Syarikat. Presiden Trump yang kononnya hebat pun kena COVID juga.
Di Eropah Covid juga. Tetapi kita di Malaysia, alhamdulillah, walaupun Allah uji kita dengan Covid, tetapi kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepimpinan Perikatan Nasional yang berani, yang pantas, yang bertanggung jawab, yang membuat keputusan yang tepat, akhirnya hari ini dunia mengiktiraf Malaysia negara terbaik dalam menangani COVID-19. Alhamdulillah, kita selamat, orang Petagas selamat, penduduk di Sabah selamat, warisan pun selamat. Sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin. Alhamdulillah kita selamat. Jangan ambil mudah. Kalau kita tengok negara-negara jiran masih lagi bergelut dengan Covid. Tuan-tuan, di India satu hari saja 90,000 kes baru satu hari. Tapi kita di Malaysia berminggu-minggu angkanya sudah jatuh kepada 1 digit atau maksimum 2 digit. Dan alhamdulillah kita dapat menangani dengan baik dan bertanggung jawab menjaga keselamatan dan kesehatan rakyat kita. Ini satu kejayaan yang luar biasa. Kemudian ekonomi, bukan saja kilang yang menghadapi masalah tidak dapat mengoperasi, bukan saja industri yang kita bantu. Sekali lagi Tan Sri Muhyiddin Yassin, supaya suntikan ekonomi dalam pakej rangsangan ekonomi prihatin dan bencana berjumlah 295 bilion ringgit yang terbesar untuk menyelamatkan rakyat Malaysia ini. Alhamdulillah. Dan tuan-tuan, Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan tolong tauke-tauke besar sahaja. Dia bukan nak jaga syarikat-syarikat besar sahaja. Sehingga kan makcik Kiah yang jual kuih di tepi jalan pun Tan Sri Muhyiddin jaga kebajikan mereka. Dan saudara Ashraf juga sebut tadi, bagaimana orang bujang pun dapat, yang tak bujang pun dapat, peniaga kecil pun dapat, makcik Kiah pun dapat, apa lagi? Pemandu teksi pun dapat, Grab pun dapat, orang Petagas pun dapat. Betul? Tapi kalau Syafiq Abdal jadi 300 dapat tak? Betul ke? Tadi Syafiq Abdal call saya, dia kata dapat. Tak dapat. Satu orang pun tak dapat. Sokong lagi warisan, padan muka. Jangan, ini kerajaan munafik. Ini parti munafik. Kalau nak dapat pembelaan yang adil, yang saksama, tak kira orang Sabah, orang Sarawak, orang Semenanjung, sokong Perikatan Nasional dan insya Allah kita dapat pembelaan yang adil. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekian, sebab itu 26 hari bulan ini penting. Jangan pandang mudah. Tuhan tak bagi kita peluang 2-3 kali. Orang lain tak dapat, orang Sabah saja dapat. Baru pilihan raya dah ada sekali lagi pilihan raya. Ini peluang. Sebab Allah nak uji kita. Allah sedang menguji kita. Apakah kita nak buat silap lagi? Tidak. Saya nak tanya orang Petagas, apakah kita nak buat silap lagi? Apakah orang Putatan nak buat silap lagi? Apakah orang Sabah nak buat silap lagi? Sudah-sudahlah. Kita dah bagi peluang, bukan tak bagi peluang. Kita dah bagi peluang kepada Syafiq Abdal, dah bagi peluang kepada warisan. Dia gagal.
Oh, kononnya saya Ketua Menteri Sabah, saya dah jaga sempurna. Betul ke sempurna ni nak membangun, tuan-tuan? Sempurna pun tak sempurna lagi. Saya pergi sempurna, saya sedih. Dah 60 tahun hampir, daripada tahun 1963. Lihat keadaan rakyat di sempurna, belum sempurna. Maka kita nak doalah kali ini supaya doa kita ni dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah 26 ini kita mahu bermula di Petagas. Wakil kita, suara kita akan diangkat oleh Datuk Haji Asif Siddiq. Boleh? Tuan-tuan balik ni boleh tak tolong saya? Balik isteri tolong kejut suami. Suami tolong kejut isteri. Bukan tujuan lain. Tujuan untuk bincang masa depan negeri Sabah. Undi kita pada 26 ini adalah undi untuk anak dan cucu cicit kita, betul? Undi 26 ini adalah undi untuk generasi yang akan datang, betul? Kita mahu kerajaan yang kuat, kita mahu kerajaan yang amanah, kita mahu kerajaan yang adil dan saksama, kita mahu kerajaan yang prihatin kepada rakyat. Dan kerajaan itu adalah kerajaan Perikatan Nasional yang bermula di Petagas ini. Apabila kerajaan itu stabil, baru kita tarik pelabur-pelabur datang ke Sabah. Saya bukan nak omong-omong kosong. 2 hari lepas saya bergegas kerana Perdana Menteri nak turun ke negeri Melaka. Melaka ni kecil saja, tuan-tuan. Ada pelabur yang asalnya daripada Jerman yang membuat semiconductor yang kini sudah dikuasai oleh anak Malaysia, nak melabur tambahan sebanyak 3.5 bilion ringgit yang akan mewujudkan pekerjaan hampir 2,000 orang anak Malaysia yang berkemahiran tinggi. Sebab kita tak mahu anak-anak kita jadi buruh kasar. Kita tak mahu bawa pelabur datang tapi orang luar yang dapat pekerjaan. Tetapi persoalannya mengapa di Melaka dan tidak di Sabah? Pelabur-pelabur ni datang ke Melaka, datang ke Semenanjung sebab mereka tak yakin dengan kerajaan warisan di bawah Syafi'i Afdan. Dia tak pergi sempurna, dia tak payah datang Sabah. Bila pelabur tak masuk dalam negeri Sabah, macam mana ekonomi Sabah nak membangun? Macam mana anak-anak muda nak dapat pekerjaan yang berkualiti? Bagaimana anak-anak kita nak dapat gaji yang besar dan tinggi? Tetapi kalau tuan-tuan mahu pelabur-pelabur masuk ke negeri Sabah, ingat, pelabur nak datang Malaysia kena jumpa Menteri MITI. Siapa Menteri MITI? Yang berdiri di depan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab pelabur-pelabur dia nak minta pengecualian cukai, dia nak minta pelbagai bentuk insentif supaya mereka boleh letak pelaburan mereka yang berbilion ringgit, yang berkualiti tinggi, berteknologi tinggi. Saya tak mahu lagi orang asing menjadi pekerja-pekerja dalam Malaysia. Sebab saya tahu anak-anak Sabah ada potensi, anak Petagas ada potensi. Beri peluang kepada mereka, beri pekerjaan kepada mereka, bawa pelaburan dalam negeri Sabah, angkat kemajuan negeri Sabah, majukan Sabah, angkat martabat rakyat Sabah. Hanya Perikatan Nasional yang mampu membawa kemajuan kepada negeri Sabah. Boleh atau tidak? Perikatan, Perikatan,
tuan-tuan, perjalanan kita sudah hampir. Hanya tinggal 5 hari sebelum kita mencipta sejarah. Saya merayu kepada tuan-tuan, marilah kita bersama-sama pada 26 hari bulan ini mencipta sejarah. Sebelum ini kita selalu baca sejarah, tetapi pada 26 hari bulan, biarlah anak cucu cicit kita bila buka buku sejarah 20 tahun akan datang, membaca buku sejarah, nenek aku, atuk aku mencipta sejarah kerana berjaya menjatuhkan warisan di negeri Sabah ini. Boleh atau tidak? Jadi saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allah memberikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah melindungi kita daripada dijangkiti penyakit COVID-19. Allah memberikan kita kekuatan untuk terus istiqamah di dalam perjuangan ini. Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua apabila kita sabar dan tabah dalam perjuangan ini. Ayo, marilah kita bersatu, berpadu tenaga demi rakyat Sabah dan negeri Sabah ini, insya-Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar calon kita Datuk Haji Arsyid Sedi akan diangkat sebagai wakil rakyat Dun Petagas dalam pilihan raya negeri Sabah ini. Kita berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan kemenangan yang besar kepada Perikatan Nasional dan Barisan Nasional dalam pilihan raya negeri Sabah pada hari Sabtu 26 hari bulan ini. Boleh atau tidak? Jadi balik, buat kerja masing-masing, tolong ziarah dari rumah ke rumah, maklumkan kepada ahli keluarga, bukan saja di Petagas, tapi hubungilah di seluruh negeri Sabah. Ajak mereka cipta sejarah untuk kita bangkit dan bina sebuah kerajaan baru Perikatan Nasional Negeri Sabah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perikatan, Perikatan, Perikatan. Sabah, Sabah, Sabah. Seterusnya, sebelum menutup tirai majlis, kita menjemput kepada semua hadirin yang berada di atas pentas untuk turun ke bawah, untuk bersama-sama merakamkan kenangan bersama kesemua tetamu yang hadir pada malam ini. Dan seterusnya saya menjemput kepada para media untuk berada di atas pentas untuk menangkap gambar. Mohon kepada semua hadirin untuk terus berdiri. Perikatan, Perikatan, Perikatan. Maka dengan itu berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Dan itu saya menjemput kepada para hadirin untuk terus menjamu selera ke meja yang telah disediakan. Kepada semua para hadirin, orang ramai, turut mengambil makanan di sebelah kiri, di tempat saya berdiri di sebelah kiri. Walau bagaimanapun, mohon untuk semua para tetamu mematuhi SOP yang ditetapkan. Jaga penjarakan dan pastikan pelitup muka berada di muka kita. Dan akhir sekali, jangan kita lupa pada 26 hari bulan
kita semua akan turun mengundi dan mengundi calon nomor 6 Haji Arsid Haji Sedi bagi kerusi N23 Petagas. Untuk makluman kepada semua tetamu kaum bugis yang hadir, saya mendapat notis bahwa semua jangan dulu beredar dan bertunggu di sini.